Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembara menyusuri tinggalan, Perjalanan yang sangat mencabar. menitip pengajaran. Ada kekacauan dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Tengok tu ada ramai orang tu. Jadi rasa berdebar-debar, rasa risau. Jordan, bumi Anbiya. Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Dua bumi suci ini memecah tradisi 20 tahun kembara jejak Rasul. Kali ini, jejak Rasul mencipta kelainan, mengembara bersama dua pendakwah istimewa. Muhammad Hariri, 34 tahun, seorang guru. Dia lebih gemar dipanggil Cikgu Erin, telah menempuh sejarah hidup berliku. Saya sebelum ini terjebak di dalam dunia transgender ataupun maknyah. Sepanjang berada dalam dunia transgender sejak usia belasan tahun lagi, Cikgu Irin sentiasa dibelenggu keresahan dan kekesalan. Air mata saya menitis sebab bukan saya nak buat kerja tu, tapi dah terpaksa, dah tak tahu apa lagi yang boleh bantu saya untuk saya teruskan hidup. Diuji dengan masalah kesihatan menjadi titik permulaan Cikgu Irin berpijak di bumi nyata, kembali kepada fitrah seorang lelaki. Alhamdulillah, orang kata semasa saya jatuh sakit, saya mula mencari pusat-pusat rawatan Islam. Dan di masa itulah orang kata Allah telah campakkan hidayah kepada saya. Saya rasa saya nak berubah. Kini, segalanya ditinggalkan jauh di belakang. Cikgu Erin melangkah ke dunia baru sebagai seorang pendakwah. Jalaluddin, mangsa sindiket pengedaran dadah pada usia 15 tahun. Kemewahan, kebebasan dan kekuasaan menjadi pegangan suatu masa dulu. Hidup yang dahulu tu, saya rasa satu perkara yang walaupun ada duit banyak, ada kebebasan, ada segala-galanya, tapi hidup tu kosong. Tidak ada ketenangan jiwa. Keputusan meninggalkan dunia, kononnya serba mewah itu menjadi titik kebahagiaan baginya yang kini bergelar ustaz. Alhamdulillah, berbanding kehidupan yang dulu, saya rasa hidup saya yang sekarang ni lebih ada ketenangan, lebih ada keseronokan. Saya dapat menikmati kehidupan.
Seiring kejayaan penerbitan selama 20 tahun jejak Rasul, dua penonton bertuah dipilih merasai sendiri cabaran dalam penghasilan program dokumentari ini. Cikgu Irin dan Ustaz Jalal akan menerokai bumi Jordan dan Palestin, menghayati kisah perjuangan para nabi dan sahabat dalam menegakkan syiar Islam. Tempat ini dikenali sebagai Wasatul Balad, atau maksudnya di tengah-tengah bandar. Juga orang panggil tempat ini sebagai downtown. Di sini kita boleh nampak banyak dan beli banyak benda. Daripada pakaian, daripada barang-barang keperluan kalian dan juga minuman eksotik asam Jawa seperti ini. Bismillah. Bila. Di Jordan sahaja, terdapat ribuan tinggalan Nabi dan Rasul yang pernah berjuang menyebarkan agama Allah. Atas dasar itu jugalah bumi ini dikenali dengan gelaran Bumi Anbiya. Dalam usaha menjejaki sebahagian tinggalan mereka, kami dibantu oleh dua pelajar Malaysia yang menuntut di Jordan, Nur Aiman dan Muhammad Izzat. Dalam kembali ini, semuanya adalah perkara baru bagi Cikgu Irin dan Ustaz Jalal. Mana kis tinggi ni belum. Pertama kali dah tinggi-tinggi macam ni. Tentulah saya tidak ada pengalaman masuk ke dalam gua seperti ini dalamnya. Dan bagi saya pertama kalinya saya rasa sangat menakutkan. Sepanjang 40 hari, kami bersama dua da'i menempuh cabaran alam menyusuri tinggalan bersejarah. Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda mempertahankan keimanan terhadap Allah melarikan diri ke dalam gua. Perkara pertama yang saya rasa di saat masuk ke gua ini ialah betapa dinginnya tempat ini. Dan barangkali itulah juga yang dirasai oleh 7 pemuda yang mulia itu. Kisah ini pastinya memberi 1000 makna kepada dua da'i yang kerap menerima dugaan dan ancaman dalam berdakwah. Kami menuju ke Medan Yarmouk, lokasi peperangan paling berjaya dalam sejarah Islam. Di medan ini, 40,000 tentera Islam berjaya mengalahkan 125,000 tentera Rom berkat kepintaran strategi peperangan Khalid Al-Walid. Kami bernasib baik kerana menurut juru pandu kami, Ahmad Sarhan, sebenarnya penggambaran dilarang sama sekali di kawasan ini. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Abu Jahal, antara sahabat yang gugur syahid di medan Yarmouk. Waktu perjalanan ke sini saja saya rasa satu benda yang susah lah. Sebab jalan dia yang jauh, lepas tu naik bukit. Dan sepatutnya pakai 4-wheel tapi kita naik bas. Kan? Jadi benda yang susah. Di kembali ini, dua da'i berpeluang menjelami semangat juang para sahabat, terutamanya pahlawan-pahlawan terbilang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Syurhabil, Diral Al-Azwar, Amir Abi Waqqas dan ramai lagi. Di sini juga mereka bertemu ramai pendakwah tempatan yang turut berjuang atas nama Allah, beramah mesra bersama penduduk setempat selain bertukar pandangan. Dalam menghayati kisah Nabi bergelar Khatibul Anbiya, dua da'i dibawa menziarahi makam Nabi Syuaib. Nabi Allah itu turut diriwayatkan sebagai Nabi yang paling penyabar dalam berdakwah. Cikgu Irin diuji dengan masalah kesihatan di pertengahan kembaranya. Namun, semangatnya untuk meneruskan perjalanan masih kuat, menyertai Ustaz Jalal menziarahi makam Nabi Yusha, satu-satunya manusia yang diberi mukjizat oleh Allah untuk menghentikan perjalanan matahari. Jabal Harun, makam Nabi diselimuti awan. Di paras lebih 1,300 meter, ketinggiannya menduga sesiapa sahaja yang ingin menawan puncaknya. Lanskap berbatu dan cerun menyukarkan perjalanan. Salah ni sekarang ni. Saya dah penat.
Pendakian kami di sini memakan masa lebih 3 jam mencabar keupayaan mental dan fizikal. Perjalanan yang sangat mencabar. Jabal Harun, kembara paling menguji semangat kami. Dari Petra, kami meneruskan kembara lebih 300 km ke kawasan gurun di Safawi. Padang pasir yang berbatu dan kering kontang ini kami rentasi dengan harapan besar untuk bertemu pohon yang diberkati. The Living Sahabah. Buat pertama kali dalam tempoh 20 tahun, jejak Rasul berpeluang merakamkan pohon bersejarah yang pernah menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berada di bawah pohon berusia lebih 1000 tahun ini, ketenangan menyelubungi kami. Sebulan di perantauan, perasaan merindu mula mencengkam Ustaz Jalal. Saya tengah tengok video anak saya. Anak saya nama dia Zaitunah Rajabiah. Dia baru setahun. Belum setahun lagi. Walau berusia 24 tahun, naluri kebapaan menyelubungi ruang hati Ustaz Jalal. Ini pertama kali saya pergi 40 hari yang jauh. Ini dah lama dia dah besar sikit ni, saya rasa rindu pula. Hari-hari saya duduk dengan dia, main-main dengan dia kan. Bila jauh rasa rindu pula. Jadi sebab tu saya tengok video ni. Isteri saya hantar gambar dia ni. Sementara di kamar 305, jiwa pendidik Cikgu Irin menyentak kotak fikiran. Dia risau akan khabar anak muridnya yang bakal menyertai pertandingan tarian. Tarian ni saya tak dapat nak hantar dan saya sangat risau. Saya dah lama bersama anak murid saya tu menyebabkan saya rasa terlalu rapat. Ini tahun pertama Cikgu Irin tidak berada di samping mereka. Saya sentiasa berada dengan diorang. Jadi kalau hari bertanding tu pun saya yang akan bawa. Tiba-tiba pertandingan yang ini saya tak ada. Jadi saya rasa satu yang agak kekok lah. Dan memanglah sedih kan nak tinggalkan diorang tu. Sepanjang kembara selama 40 hari, kami dan 2 da'i bertemu rakan baru. Pelajar-pelajar Malaysia menjadi teman baik sepanjang kami di sini. Dari rumah tunjuk kat bini. Ni. Okey, baik. Ukhuwah terjalin bersama, sedikit sebanyak mengubat rindu pada kampung halaman. Jordan, bumi kaya dengan budaya dan panorama indah. Di Wadi Ram, kami dan 2 da'i melihat sendiri keunikan budaya masyarakat Badui. Zab, hidangan tradisi menarik perhatian kami. Ia resepi unik dimasak menggunakan haba daripada tanah selama 2 jam. Kebetulan semasa kehadiran kami, perkahwinan Arab Badui sedang berlangsung. Adat turun-temurun penuh warna meraihkan pengantin dan tetamu dengan tarian.
Dari Wadi Ram, kami bersama dua da'i meluaskan kembara ke kota lama Jerusalem. Sepanjang kembara di sini, Cikgu Irin dan Ustaz Jalal berkongsi perasaan penduduk di kota suci tiga agama dari langit. Hidup mereka dihimpit kawalan tentera Israel. Jadi rasa berdebar-debar, rasa risau. Bahang konflik antara rejim Zionis dan umat Islam turut kami rasai. Ada kekacauan dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Tengok tu ada ramai orang tu. Orang tengah mengejar seseorang. Rehlah dua da'i di Palestin mempunyai tujuan yang besar untuk bertemu dua insan mulia di tanah bergolak ini. Hebron, kota sunyi dihimpit kekejaman rejim Zionis. Kami diberitahu ramai penduduk dihalau keluar sejak tentera Israel mengambil alih. Saya tengok dekat sini, kedai-kedai banyak tutup. Tak macam dekat Baitul Maqdis. Kini, hanya tinggal sebilangan peniaga yang masih meneruskan rutin hidup mereka. Biarpun kekurangan pelanggan, mereka bertahan demi kelangsungan hidup. We have many problems inside this area between the Israeli side and the people, and they try to occupy all of the time the houses that it's empty, and we want to be here. Dua da'i juga berpeluang mengunjungi Masjid Ibrahim. Di sinilah terletaknya makam kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarga baginda. Di bawah kawalan rejim Zionis, Masjid Ibrahim terbahagi dua. Sebelah sini adalah tempat orang Yahudi. Ada penghadang. Meskipun mengalami kesukaran, hajat kami untuk bertemu Imam Masjid Ibrahim tercapai. Cetusan semangat diberi Imam Samir Ajburi memutih azam baru kepada dua da'i. Dari Masjid Ibrahim, kami ke Masjid Al-Aqsa, tanah suci ketiga umat Islam. Sejurus masuk ke tanah suci, ketenangan menyelubungi hati kami dan dua da'i. Ini pengalaman pertama dua da'i berada di Masjid Al-Aqsa. Detik keemasan yang tidak dapat diluah dengan kata-kata. Saya rasa tak pernah lagi dalam memori saya untuk saya menjejakkan kaki di sini. Walaupun saya rasa macam ini satu mimpi, tapi inilah kenyataannya. Ketika kedatangan kami, Masjid Al-Aqsa dibanjiri umat Islam untuk menunaikan solat Jumaat. Bagi kedua-dua da'i, suasana ini amat berbeza dengan solat Jumaat di tanah air. Meskipun keadaan di dalam masjid tenang, tekanan kelibat askar Israel masih terasa. Kami menerima perkhabaran kurang manis mendakwa rejim Zionis ingin menjadikan Baitul Maqdis ibu negeri mereka. Timbul perasaan sebab di hati kami. Adakah Masjid Al-Aqsa bakal menerima nasib yang sama seperti Masjid Ibrahim? Dua da'i menghampiri misi rehlah mereka. إن الداعية هو الذي يتصف بأخلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Pertemuan bersama Dr. Ikrimah singkat namun begitu bermakna. Nasihat dan doa menjadi azimat yang akan dibawa kedua da'i dalam perjalanan dakwah mereka di masa hadapan. Kedegilan kaum Madian memakan diri. Akhirnya, Nabi Musa berkahwin dengan salah seorang puteri Nabi Syuaib
dan hidup sebagai pengembala di Madian selama 40 tahun. صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى